Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nisrina binti Sabri. Pengenalan daripada hasil pembentangan ini adalah bertujuan untuk membincangkan tentang suatu perbezaan yang jelas mengenai teori etika dan teori perkembangan psikologi moral secara holistik dengan menyatakan contoh dan fahaman yang bersesuaian. Jadi, kita akan menelusuri apa sebenarnya definisi teori itu sendiri. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, teori ialah pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Manakala mengikut falsafah barat iaitu daripada Stanowitz 1992, beliau menyatakan secara jelas bahawa teori merupakan set konsep yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan sesebuah data serta meramal keputusan yang akan datang. Secara ringkasnya, teori adalah pendapat yang didasarkan kepada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan hujah kajian yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu yang sahih dan logik. Perkataan ilmu yang sahih dan logik ia merupakan ilmu yang sudah diperakui oleh tokoh-tokoh ternama, dan apabila kita meneroka ilmu tersebut, tiada perasaan curiga di dalam hati kita. Seterusnya, kita akan memahami definisi moral itu sendiri. Menurut pendapat Hamzah Yaqub 1978 dalam buku Etika Islam menjelaskan bahawa istilah moral berasal daripada Latin iaitu mores, yang bermaksud kata jamak daripada perkataan mos yang ditakrifkan sebagai adat kebiasaan. Manakala pendapat Ahmed 1988 pula mendefinisikan moral sebagai tingkah laku individu yang bertepatan dengan tata susila, adab, sopan santun serta mengikut peraturan. Seterusnya, kita akan meneliti dengan lebih mendalam tentang perbandingan antara teori etika iaitu teori kemoralan sosial dengan teori perkembangan psikologi pendidikan daripada Albert Bandura dari segi aspek sosial. Teori kemoralan sosial ia didefinisikan sebagai peraturan yang ditentukan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai undang-undang serta diberi autoriti dalam masyarakat. Jadi prinsip yang diketengahkan dalam teori kemoralan sosial ialah peraturan masyarakat seperti pantang larang dapat menjamin kerukunan sosial. Hal ini bermaksud masyarakat perlu mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Jadi perkara ini sedikit sebanyak membantu menjamin kedamaian sesebuah negara. Jadi ciri-ciri yang ada dalam teori kemoralan sosial ialah peraturan moral dijadikan sebagai suatu kewajipan. Sebagai contoh, jika sesebuah negara itu mengutamakan dengan menetapkan peraturan seperti setiap masyarakatnya perlu memakai pakaian sopan apabila berada di luar rumah. Jadi, peraturan moral tersebut perlu diikuti oleh kesemua masyarakatnya. Bagi ciri yang kedua, ia lebih mementingkan masyarakat, bukan individu sebagai matlamat. Dan ciri yang ketiga ialah tidak boleh mengkritik serta menilai peraturan moral yang sudah ditetapkan oleh masyarakatnya. Maksudnya, sesuatu masyarakat tersebut tidak boleh sesuka hati untuk menilai ataupun mengkritik undang-undang yang telah dilaksanakan oleh pemerintahnya. Seterusnya, kita akan meneliti pula tentang teori perkembangan psikologi pendidikan Albert Bandura dari segi definisi, prinsip dan juga ciri-ciri. Dari segi definisi, teori ini merupakan teori pembelajaran peniruan. Prinsip yang diketengahkan dalam teori ini ialah individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya. Ciri-ciri yang wujud dalam teori ini ialah wujudnya hubungan yang erat dalam lingkungannya. Maksudnya, individu tersebut meniru mereka yang rapat dengannya. Sebagai contoh, seseorang murid itu meniru cara percakapan ayahnya serta emaknya.
kerana mereka berdua mempunyai hubungan yang erat. Ciri yang kedua ialah belajar menggalakkan perubahan tingkah laku. Apabila seseorang individu itu belajar meniru setiap individu lain, maka perubahan tingkah lakunya turut berubah. Jadi ciri yang ketiga ialah individu banyak menunjukkan kelakuan tingkah lakunya berbanding apa yang hanya dilihat. Dan ciri yang terakhir iaitu ciri keempat merupakan hasil pembelajaran diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, jika seseorang kanak-kanak itu meniru gaya pemakaian ayahnya, maka dia akan meniru corak pemakaian tersebut untuk memakai setiap hari. Jadi, di dalam teori perkembangan psikologi pendidikan Albert Bandura ini, terdapat beberapa tahap dalam proses belajar secara sosial, iaitu 4 tahap di mana tahap ini mengajar cara belajar seseorang individu tersebut. Tahap pertama ialah tahap pemerhatian, iaitu ia memusatkan perhatian kepada model yang lebih menarik berbanding perilaku yang pernah sebelumnya mereka ketahui. Sebagai contoh, guru perlu memainkan peranan yang penting. Jadi guru boleh mengekspresikan suara menggunakan intonasi khas ataupun dengan mimik muka yang tersendiri. Jadi hal ini boleh dilaksanakan apabila guru bercerita ataupun membaca buku cerita kepada murid-murid. Jadi guru boleh menggunakan intonasi suara yang menarik minat murid. Jadi perkara ini secara tidak langsung akan menarik minat murid-murid untuk belajar. Jadi tahap yang kedua ialah tahap penyimpanan dalam ingatan. Pada tahap ini, tingkah laku model diambil kira, diproses dan disimpan di dalam ingatan. Sebagai contoh, murid biasanya akan cepat menangkap segala maklumat dengan menyebut, menulis nama, istilah atau label yang jelas. Menurut KPM 2011, mereka menyatakan bahawa murid-murid sekolah rendah mempunyai IQ yang tinggi berbanding murid-murid yang berada di tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini kerana murid-murid sekolah rendah ini mempunyai ingatan yang lebih kuat berbanding mereka kerana faktor usia dan sebagainya. Pada tahap yang ketiga pula ialah tahap reproduksi, yang menekankan bahawa segala ingatan yang telah disimpan diproduksikan kembali. Sebagai contoh, apabila guru sudah mengajar tentang sesuatu subjek ataupun sesuatu topik, jadi guru boleh memberikan penilaian ataupun latihan kepada murid-murid itu sendiri untuk mengetahui tahap kefahaman dan ingatan murid. Jadi pada tahap yang keempat, iaitu tahap motivasi, guru digalakkan untuk memberi hadiah, pujian ataupun nilai tertentu kepada murid yang memberikan tindak balas yang memuaskan. Sebagai contoh, guru-guru boleh memberikan hadiah apabila murid tersebut cemerlang dalam peperiksaan. Seterusnya, kita akan lihat kepada contoh situasi bagi kedua-dua teori ini, iaitu teori kemoralan sosial dan juga teori Albert Bandura. Jadi contoh situasi yang boleh ditekankan di sini ialah terbahagi kepada perkara negatif dan juga perkara positif. Situasi perkara negatif adalah seperti jangan bersiul pada waktu malam, ataupun rasuah adalah perkara yang negatif dan dipandang serong oleh masyarakat. Sikap ataupun pengaruh yang negatif yang saya sebutkan tadi tidak akan disukai oleh masyarakat dan akan diikuti supaya tidak melakukan perkara-perkara tersebut. Sebagai contoh, mereka tidak akan melakukan perbuatan rasuah dan tidak akan bersiul pada waktu malam. Manakala perkara yang positif akan diamalkan oleh sesebuah masyarakat jika perkara itu adalah perkara yang baik. Sebagai contoh, menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Jadi itu adalah contoh situasi bagi teori kemoralan sosial. Manakala bagi teori perkembangan psikologi pendidikan Albert Bandura pula ialah contoh situasi pertama ialah peniruan banyak bergantung kepada penghargaan, hukuman, motivasi dan emosi. Bagi penghargaan, seperti yang saya sebut sebelum ini tadi, guru boleh memberikan pujian, hadiah serta motivasi kepada murid tersebut. Jadi, kesan penghargaan ini adalah lebih efektif dan membuatkan murid tersebut berasa bersungguh-sungguh untuk belajar. Yang kedua ialah hukuman. Jika terdapat hal negatif, guru perlu sertakan hukuman agar murid-murid tidak meniru perbuatan tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang murid itu suka mencuri
ataupun suka menggunakan alatan orang lain tanpa meminta izin, guru-guru perlu menasihati terlebih dahulu. Jika perbuatan tersebut masih berterusan, guru-guru perlu mengambil tindakan yang sewajarnya dengan memberikan hukuman, sebagai contoh hukuman yang tidak membebankan pelajar. Contohnya memberi rehat lambat berbanding kawan-kawan yang lain, ataupun tidak memberikan hadiah kepadanya tetapi memberikan hadiah kepada murid-murid yang lain. Jadi di situ mereka dapat belajar bahawa perbuatan itu adalah tidak sepatutnya diikuti oleh mereka, kerana mereka akan mendapat hukuman yang mereka tidak suka. Yang ketiga ialah motivasi. Secara tidak langsung, model memberikan motivasi kepada pemerhati untuk meniru perbuatan tersebut. Contohnya, ibu bapa memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk membuat yang terbaik dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Jadi, anak tersebut akan melakukan menjawab peperiksaan dengan baik sebab daripada ibu dan ayahnya yang memberikan galakan motivasi kepadanya. Dan yang keempat ialah emosi, di mana mengekspresikan tingkah laku melalui suara, tubuh, ekspresi wajah dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih pula kepada cara bagaimana untuk menerapkan teori ini dan bagaimana untuk mempelajari pengamatan terhadap model ini. Kita pergi satu persatu, daripada teori kemoralan sosial kepada teori perkembangan psikologi pendidikan daripada Albert Bandura. Bagi teori kemoralan sosial, terdapat 5 cara dalam menerapkan teori ini dalam kehidupan seharian. Yang pertama ialah membangunkan hubungan yang baik. Membangunkan hubungan yang baik ini perlu diterapkan dalam masyarakat agar masyarakat yang dibentuk adalah masyarakat yang mempunyai nilai sosial yang baik. Dan yang kedua ialah menghormati hak asasi manusia, tidak menindas dan tidak mengkritik pandangan individu yang lain. Manakala cara ketiga ialah mengembangkan empati dalam diri masing-masing. Empati ini penting terhadap jiwa masyarakat, kerana dengan empatilah sesebuah negara akan lebih maju dalam setiap aspek. Dan cara yang keempat ialah berbicara terbuka tentang isu-isu sosial. Dan yang kelima ialah bergiat aktif dalam kehidupan bermasyarakat supaya sejahtera dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Jadi, kita beralih pula kepada 5 cara dalam mempelajari pengamatan terhadap model Albert Bandura ini. Cara pertama ialah mempelajari keterampilan kognitif, afektif atau psikomotor melalui pemerhatian. Cara kedua ialah memperhatikan tingkah laku yang dilakukan orang lain. Cara ketiga pula ialah model yang diperhatikan akan menjadi pendorong kepada pemerhati. Sebagai contoh, jika kanak-kanak itu memerhati cara bagaimana guru melakukannya dengan baik, maka murid-murid tersebut juga akan memperlakukan rakan-rakannya serta guru-gurunya, begitu juga dengan ibu bapanya, dengan perkara-perkara yang baik seperti tidak meninggikan suara dan sebagainya. Dan yang keempat, pemerhati dapat belajar cara memanfaatkan keadaan sekitar. Sebagai contoh, mereka berjaya mempelajari bagaimana erti sabar dan sebagainya. Dan cara yang kelima ialah pemerhati akan terikut-ikut perasaan yang dialami model, iaitu individu yang ditirunya. Contohnya, jika kanak-kanak itu meniru cara percakapan ibunya dengan emosi, dengan mimik muka, jadi kanak-kanak itu akan terikut-ikut ekspresi wajah yang dilontarkan ibunya sebentar tadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Dalam memahami konsep teori etika, kita perlu memahami bahawa etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Etika itu sendiri adalah kajian tentang falsafah moral, perlakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral dan ciri-ciri kehidupan yang baik. Etika bertindak sebagai panduan dalam membuat keputusan berkaitan moral dalam kehidupan seharian. Misalnya dalam dunia pendidikan, teori etika amat penting untuk membentuk sikap moral pelajar. Guru mesti memainkan peranan penting dalam menggalakkan pelajar mempunyai pemikiran moral yang tinggi. Sekolah bukan sekadar tempat belajar sains, malah tempat membantu pelajar menjadi individu yang bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran moral yang tinggi. Misalnya juga dalam dunia pekerjaan, syarikat diharapkan dapat menerapkan prinsip etika yang selaras dengan nilai moral masyarakat. Misalnya etika perniagaan yang sesuai
boleh memastikan hubungan yang berkualiti antara pengeluar dan pengguna, antara syarikat dan juga pekerja, dan antara syarikat dan persekitaran sekeliling. Ini akan sangat membantu dalam mengekalkan kelestarian institusi supaya kekal adil, telus dan mempunyai reputasi yang baik. Jenis teori etika yang berbeza pandangan mereka tentang moral. Pertama, teori kepribadian mulia. Teori ini mencadangkan bahawa moral bergantung kepada personaliti atau pewatakan individu. Kedua, teori kemoralan sosial. Teori ini menekankan norma dan konvensyen sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi cara orang berkelakuan secara moral. Ketiga, teori teleologi. Teori ini menekankan hasil akhir atau matlamat moral bukannya tindakan ataupun keputusan individu. Teori ini terbahagi kepada dua pecahan, iaitu teori utilitarianisme yang mengusulkan bahawa tindakan yang menghasilkan akibat yang paling besar untuk kesejahteraan rakyat terbanyak adalah yang terbaik dari segi moral. Sementara itu, teori egoisme merujuk kepada kepercayaan bahawa tindakan yang memaksimumkan kepentingan ego individu adalah lebih penting daripada mengikut norma atau moral sosial yang berlaku. Akhir sekali, teori deontologi. Teori ini menekankan prinsip moral tindakan itu sendiri, bukan hasil yang diwajibkan atau cara ia dijalankan. Teori ini juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu prinsip kewajipan yang beranggapan bahawa manusia mempunyai kewajipan untuk bertindak secara beretika tanpa mengkhawatirkan hasil akhir atau akibat dari tindakan tersebut. Manakala, eksistensialisme pula menekankan kebebasan individu dan tanggungjawab peribadi dalam menentukan tingkah laku moral. Kesimpulannya, semua jenis teori etika memberikan pandangan yang berbeza tentang moral dan boleh membantu manusia membuat keputusan moral. Jika dilihat dari teori perkembangan psikologi moral, teori perkembangan psikologi moral adalah suatu percubaan untuk memahami bagaimana individu mengembangkan nilai moral mereka seiring dengan peningkatan usia. Teori-teori ini cuba menerangkan bagaimana individu belajar membezakan antara yang betul dan salah, serta bagaimana mereka membangunkan standard moral diri mereka sendiri. Jenis-jenis teori perkembangan psikologi moral termasuklah teori kognitif. Teori kognitif memberi tumpuan kepada cara kanak-kanak belajar berfikir secara logik dan memahami konsep moral. Seterusnya, teori behaviorisme membincangkan bagaimana individu belajar melalui pengalaman dan pengaruh persekitaran terhadap tingkah laku mereka. Selain itu, kewujudan teori sosial. Teori ini mengambil kira faktor persekitaran dan sosial dalam mempengaruhi perkembangan moral individu. Manakala teori humanistik pula menekankan kepentingan pengalaman individu dalam menentukan akhlak mereka. Akhir sekali, teori psikoanalisis mengajar bahawa moral individu berkembang daripada penglibatan sosial dan faktor psikologi. Kesemua teori ini dipelopori oleh tokoh yang berbeza. Disebabkan itu, kesemua teori etika dan teori perkembangan psikologi moral mengandungi pegangan yang berbeza meskipun dinilai dari sudut perspektif yang sama. Jadi, berikut ialah analisis perbezaan teori etika dan teori perkembangan psikologi moral secara holistik. Teori kepribadian mulia dan teori kognitif Jean Piaget adalah dua teori etika yang memiliki perbezaan dalam pendekatan mereka untuk menghuraikan aspek moral dalam kehidupan manusia. Teori kepribadian mulia menempatkan pemikiran sebagai kunci dalam membentuk moral, dan moral dipandang sebagai hasil dari pengasahan jiwa dan juga spiritualis. Teori ini menekankan pengembangan sifat-sifat peribadi yang baik sebagai faktor utama dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, seperti keberanian, kejujuran, kesabaran dan kasih sayang. Dalam teori ini, sifat-sifat peribadi dipertimbangkan lebih baik daripada prinsip moral tertentu seperti keadilan atau kebajikan. Sementara itu, teori kognitif Jean Piaget menekankan pada perkembangan kognitif individu sebagai faktor utama dalam mengembangkan moral. Menurut teori ini, setiap individu tanpa memperhatikan latar belakang budaya melewati tahap perkembangan moral yang sama.
Perkembangan moral terjadi melalui tahap perkembangan kognitif di mana individu mula memahami konsep moral dan bertindak sesuai dengan konsep tersebut. Tahap perkembangan moral ataupun kognitif dimulai dari tahap pramoral, tahap heteronomus hingga tahap autonomus. Perbandingan antara teori kepribadian mulia dan teori kognitif Jean Piaget dapat diperdalam melalui beberapa contoh. Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk memperjelas perbezaan antara kedua teori ini adalah dalam pertimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Dalam teori kepribadian mulia, keadilan dipandang sebagai prinsip moral yang penting, tetapi sifat-sifat peribadi seperti keberanian, kejujuran dan kasih sayang dipandang lebih tinggi daripada prinsip ini. Misalnya, seorang yang memiliki sifat keberanian yang tinggi mungkin akan lebih cenderung untuk membela keadilan berbanding orang yang tidak memiliki sifat keberanian yang kuat. Dalam pandangan ini, sifat-sifat peribadi yang baik diakui sebagai faktor kunci dalam mencapai kehidupan moral yang lebih baik. Dan prinsip-prinsip moral seperti keadilan dipandang sebagai panduan untuk tindakan moral yang terbaik. Sementara itu, dalam teori kognitif Jean Piaget, perkembangan kognitif individu menjadi faktor terpenting dalam mempertimbangkan keadilan. Misalnya, seorang kanak-kanak yang berada dalam tahap heteronomus dapat mempertimbangkan keadilan dari sudut pandang aturan dan pemikiran yang berlaku dalam lingkungan mereka. Namun, kanak-kanak tersebut mungkin belum memperhatikan pandangan orang lain yang mungkin berbeza dengan pandangan mereka. Contoh lainnya yang dapat digunakan untuk memperjelas perbezaan antara teori kepribadian mulia dan teori kognitif Jean Piaget adalah dalam pertimbangan etika perniagaan. Dalam teori kepribadian mulia, nilai-nilai moral dan sifat peribadi yang baik seperti integriti dan rasa tanggungjawab sangat ditekankan dalam melakukan urus niaga. Seorang pengusaha yang memiliki integriti yang tinggi akan berprinsip untuk menjalankan perniagaan dengan jujur dan adil tanpa melanggar etika. Sementara itu, dalam teori kognitif Jean Piaget, etika perniagaan dipertimbangkan dari sudut pandang pemikiran rasional dan berfikir secara kritis. Seorang pengusaha yang mengikuti tahap pemikiran reflektif akan mempertimbangkan dampak perniagaannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka juga akan mempertimbangkan apakah keputusan perniagaan mereka sesuai dengan standard perniagaan yang berlaku ketika itu. Dalam kedua contoh tersebut, pengembangan moral dan etika perniagaan dipandang dari perspektif yang berbeza-beza mahupun dilihat daripada sudut pandang pemikiran teori. Teori kepribadian mulia menekankan pentingnya sifat peribadi yang baik dalam melakukan kehidupan seharian. Sementara, teori kognitif Jean Piaget memandang etika dan moral dari sudut perkembangan kognitif individu. Namun, keduanya memiliki nilai dan pandangan yang sama penting dalam pengembangan karakteristik moral dan etika perniagaan yang baik. Seterusnya, saya akan menyambung tugasan persembahan ini dalam perbandingan aspek tingkah laku. Tingkah laku dalam teori etika, terdapat teori teleologi yang mempunyai aliran utilitarianisme, manakala dalam teori perkembangan psikologi pendidikan terdapat teori behaviorisme yang juga merujuk kepada tingkah laku. Jadi, saya akan bandingkan kedua-dua teori ini, apakah perbezaannya dan juga apakah intipatinya. Yang pertama, kita pergi kepada pelopor. Siapakah pelopor teori teleologi dalam teori etika? Pelopor bagi teori teleologi ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Manakala pelopor bagi teori behaviorisme ialah Ivan Pavlov. Prinsip bagi teori teleologi ini ialah sesuatu itu dianggap bermoral jika seseorang melakukan tindakan yang akan menghasilkan kebaikan melebihi keburukan. Manakala prinsip bagi teori behaviorisme ialah pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku sama ada baik atau sebaliknya. Jadi, dapat kita lihat bahawa teori utilitarianisme ini menekankan bahawa seseorang yang melakukan kebaikan melebihi keburukan dianggap bermoral.
Manakala dalam teori behaviorisme, seseorang dianggap bermoral dari konteks pengajaran dan pembelajaran yang akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang baik atau sebaliknya. Teori teleologi aliran utilitarianisme ini menekankan atau boleh dibahagikan kepada 4 prinsip utama, iaitu konsekwensialisme, hedonisme, maximisme dan juga universalis. Manakala bagi teori behaviorisme, terdapat 3 prinsip atau paradigma yang boleh diambil kira dalam menghasilkan perubahan tingkah laku. Tingkah laku dalam teori behaviorisme ini adalah boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Antara prinsip ataupun paradigma dalam teori behaviorisme ini ialah rangsangan, gerak balas dan juga peneguhan. Peneguhan tersebut dibahagikan pula kepada 2, iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Seterusnya, teori teleologi aliran utilitarianisme ini dapat dibahagikan kepada 2 komponen, iaitu utilitarianisme dan juga hedonistic utilitarianisme. Manakala bagi teori behaviorisme juga terbahagi kepada 2 komponen, iaitu pelaziman klasik dan juga pelaziman operan. Balik semula kepada teori teleologi, utilitarianisme ini merupakan teori yang berada pada peringkat paling bawah, di mana teori ini merekodkan kesan sesuatu perbuatan sama ada bermoral atau berdasarkan atau sebaliknya yang berdasarkan kajian kes. Sesuatu itu boleh dilihat bermoral atau tidak bermoral jika kita mengkajinya dari segi tingkah laku. Manakala bagi komponen kedua, iaitu hedonistic utilitarianisme, teori ini mengambil kira kegembiraan daripada kesan melakukan tindakan yang dianggap bermoral. Jika sesuatu perkara itu dapat mendatangkan kegembiraan dan juga keseronokan baginya, maka perbuatan itu telah dianggap bermoral padanya. Manakala teori behaviorisme juga terbahagi kepada 2 komponen, iaitu pelaziman klasik dan juga pelaziman operan. Pelaziman klasik iaitu pembentukan perkaitan antara rangsangan dan juga sesuatu gerak balas. Rangsangan yang diterima daripada persekitaran akan menghasilkan sesuatu gerak balas secara pasif, berbanding pelaziman operan di mana organisma ataupun seseorang menghasilkan suatu gerak balas kerana organisma itu beroperasi ataupun mempunyai pilihan dan membuat pilihan sama ada mahu atau tidak untuk bertindak balas ke atas persekitaran, iaitu rangsangan yang telah diterimanya. Bagi pelaziman klasik, gerak balas yang dilakukan adalah bukan dari inisiatif sendiri, manakala bagi pelaziman operan, inisiatif sendiri digunakan untuk melakukan sesuatu gerak balas terhadap rangsangannya. Pelaziman klasik juga menekankan bahawa seseorang itu adalah bersifat pasif, di mana ia hanya menerima rangsangan tetapi gerak balas yang diberikan adalah sehala. Manakala pelaziman operan menunjukkan bahawa seseorang melakukan gerak balas secara aktif apabila ia menerima rangsangan dan juga ia adalah atas pilihannya sendiri. Seterusnya, kita beralih pula kepada contoh ataupun situasi yang kita dapat kaitkan dalam teori teleologi dan juga teori behaviorisme yang merujuk kepada tingkah laku ini. Bagi teori teleologi, contoh yang dapat diambil ialah dalam situasi tertentu, mendera dengan keras seseorang penjenayah dianggap wajar kerana tindakan itu dapat mengelakkan kekacauan, kerugian, kerosakan, kejahatan dan kecelakaan yang lebih besar. Maksud daripada pernyataan ini ialah dalam sesetengah situasi, seseorang itu boleh atau dibolehkan untuk memukul, mendera atau membuatkan sesuatu yang dianggap buruk kepada penjenayah yang dianggap mengacau ataupun mengganggu mereka. Jadi dalam situasi tersebut, ia merujuk kepada kebaikan, iaitu mempertahankan diri adalah lebih penting berbanding keburukan yang mendera penjenayah tersebut. Manakala bagi teori behaviorisme, contoh yang dapat diberikan ialah guru memberi pujian kepada pelajar apabila pelajar membantu dan menolong orang yang dalam kesusahan. Manakala guru menegur kesalahan pelajar yang mengamalkan sikap acuh tidak acuh terhadap perkara yang sama. Ini adalah
merujuk kepada konsep peneguhan positif dan negatif yang telah diterangkan sebentar tadi. Seterusnya, kita beralih pula kepada pendapat yang boleh dikaitkan dalam teori teleologi aliran utilitarianisme ini, dan apakah juga pendapat untuk teori perkembangan moral bagi teori behaviorisme ini. Dalam teori teleologi, pendapat saya adalah tentang teori ini menekankan bahawa individu bebas bertingkah laku selagi ianya wajar dan membawa kebahagiaan melebihi keburukan. Seperti contoh yang telah saya nyatakan, perkara yang kita anggap wajar adalah sepatutnya dilakukan berbanding perkara yang memberikan keburukan demi sesuatu perkara yang kita anggap patut dalam sesuatu situasi. Manakala bagi teori behaviorisme pula, pendekatan yang dibawa adalah berkenaan tingkah laku manusia itu boleh dibentuk, boleh dikawal dan juga boleh diramal. Hal ini merujuk kepada dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru berperanan untuk membentuk, mengawal dan meramal apakah tingkah laku yang pelajar lakukan, yang akan dilakukan oleh pelajar. Berpandukan teori behaviorisme oleh Ivan Pavlov ini. Jadi, kefahaman guru terhadap teori ini dapat membantu guru dalam mengawal dan mendidik tingkah laku pelajar ke arah kebaikan.